kaedah ataupun cara kita nak mengawal Rhizoctonia ni. Okay. Kita ada 4 cara sebenarnya. Satu ialah penggunaan racun kulat tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tahu bila berlakunya Rhizoctonia ataupun hawa daun, penggunaan racun kena seawal mungkin. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukanlah pemeriksaan di kebun. Kalau boleh seminggu 2 kali, sekurang-kurangnya pergi round kebun tengok apakah ada tanda-tanda awal berlakunya masalah hawa daun ataupun Rhizoctonia. Kedua ialah kita nak pastikan sistem saliran yang baik. Kalau kita ada sistem saliran yang baik, akar kita dapat tumbuh dengan sihat. Bila akar dapat tumbuh dengan sihat, penggarapan zat lebih banyak, pokok akan lebih kuat. Jadi ini sekurang-kurangnya juga dapat mengurangkan masalah pokok ataupun mengurangkan diserang oleh penyakit hawa daun. Ketiga yang kita perlu berikan sedikit perhatian adalah pengurusan nutrien yang seimbang. Biasanya nutrien yang kita bagi ni kalau boleh bukan hanya setakat NPK, tetapi juga kita nak bagi zat yang seimbang, iaitu dari segi organik, dari segi mineral, kalsium, magnesium dan lain-lain. Dan keempat yang penting adalah pemangkasan pokok dan juga pengudaran pokok yang baik. Biasanya di Malaysia boleh dikatakan jarang orang melakukan pemangkasan pokok. Kebelakangan ini mungkin disebabkan kita mula mempromosikan dan banyak orang dah mula mempraktikkan. Kalau kita tengok dulu memang boleh kata tanam tinggal kan, jarang buat pemangkasan. Jadi pokok pun tumbuh tinggi macam pokok balak. Jadi bila pengudaran tidak baik, dia menyebabkan kelembapan ataupun dari segi humidity dalam pokok tu memang tinggi dan mudah diserang. Jadi bagaimana kita nak mendiagnosis jangkitan Rhizoctonia ataupun bagaimana kita nak melihat ataupun mengkaji bagaimana Rhizoctonia ini menjangkiti. Ini adalah satu gambar yang ditunjukkan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang tengok. Ini adalah petanda awal di mana Rhizoctonia mula menyerang. Kalau nampak petanda ni cepat-cepat buat semborang. Kalau tidak memang terlewat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkara asas yang penting. Kalau kita nak mengawal, jangan tunggu sehingga kita dapat setengah pokok tadi serang baru kita ambil tindakan. Itu sudah terlewat lah. Nasi sudah jadi bubur. Jadi kalau boleh, sebab tu kita nak mewawarkan supaya penggunaan racun kulat tu tepat pada waktu. Iaitu kalau boleh, biasanya lah, bila musim panas dan tiba-tiba hujan, kalau boleh masa itulah kita mulakan langkah kawalan dulu, pencegahan ataupun langkah pencegahan dahulu. Okay. Kalau boleh gunakanlah racun kulat, contohnya Monserin antara satu daripada racun kulat yang boleh dikatakan berkesan untuk mengawal hawa daun ataupun Rhizoctonia. Kalau boleh silalah sembur yang Monserin ini sebelum penyakit itu merebak. Kalau sudah merebak memang terlewat dan daun yang sudah kena serang dia tidak akan pulih kembali, dia akan jadi berbintik-bintik kan. Contohnya ini adalah tahap kita nak lihat dari segi tahap jangkitan penyakit Rhizoctonia. Kalau kita lihat pokok ni, kalau orang biasa mungkin dia tak perasan yang sebenarnya pokok ini sebenarnya sudah kena Rhizoctonia. Kalau kita lihat di sini ya, contohnya ini adalah jangkitan awal. Tengok yang daun dia ada bintik-bintik sedikit dah. Ini sebenarnya sudah kena Rhizoctonia. Cuma banyak orang tidak perasan ini adalah tahap sudah mulanya bermula jangkitan awal. Kalau kita nak perhatikan sampai dah masuk ke peringkat kedua memang sudah terlewat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lihat daun ni. Ini dah kena. Yang belakang ni dah kering. Ini dah kena lagi. Jadi kalau boleh pada masa ni kita kena ambil tindakan segera untuk melakukan rawatan. Kalau kita tidak buat memang bila dia masuk ke peringkat kedua memang susah. Contohnya ini adalah tahap jangkitan yang peringkat kedua, ketiga dah. Nampak di sini? Daun dah mula gugur. Dan dulu daun ni memang padat. Sekarang sudah kita boleh melihat tembus. Sudah ada
kawasan yang banyak yang mungkin lihat tembus daun yang sudah gugur banyak. Ini antara faktor-faktor ialah kita terlewat mengambil tindakan. Dan ini sudah masuk ke tahap jangkitan yang sudah serius ataupun kita panggil tahap jangkitan yang teruk dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kalau masuk tahap ini memang dia akan mengganggu pertumbuhan pokok kita. Walaupun dia tidak membunuh pokok kita, tetapi dia boleh dikatakan sudah mengganggu pertumbuhan pokok agak serius dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak memastikan kita mengawal dengan baik, satu daripadanya ialah kita harus pastikan buat pemeriksaan sekerap yang mungkin. Dan dalam buat diagnosis, biasanya kita sering melakukan kesilapan dalam membuat diagnosis ini juga antaranya kita juga ada buat kesilapan. Contohnya kita lihat yang ini, banyak orang ingat ini adalah rhizotonia juga, ya. Ini sebenarnya bukan rhizotonia, ya. Tonton apa ini masalah apa? Kekurangan air. Kalau kita lihat dari segi daun di sini, ya. Nampak tak daun yang saya tunjukkan di sini? Dia cuma kering di penghujung daun ini. Yang ini bukan rhizotonia. Ini lebih pada simptom kekurangan air. Jadi kesilapan diagnosis sering berlaku juga lah dalam bila kita nak memastikan adakah ini rhizotonia atau tidak. Kedua, kita lihat lagi satu kesilapan diagnosis. Ini juga yang gambar saya nak tunjukkan. Walaupun nampak macam rhizotonia, dia kering-kering sedikit kan. Ini lebih pada masalah terlalu banyak baja yang kita tabur ataupun terlalu berdekatan dengan pokok. Yang akan menyebabkan berlakunya simptom ini. Terus kita lihat lagi. Okey, kita lihat ni lagi. Dan kesilapan diagnosis juga boleh berlaku. Kita lihat yang ada daun di sini tiba-tiba kering. Yang ni yang tadi ada orang tanya kena masalah ranting atau ulat yang diserang pokok. Ini antara masalahnya ialah cikada menyerang pada dahan. Sebenarnya cikada bertelur pada dahan batang yang menyebabkan daun ni dahan ni kering. Dan yang ni pula kadang-kadang kita ingat masalah penyakit, tapi sebenarnya adalah ranting patah. Kadang-kadang ni mungkin dipanjat oleh monyet ataupun kecederaan fizikal menyebabkan ranting patah. Dan kita anggap ni mungkin penyakit. Tidak, ini adalah masalah dahan patah. Okay. Dan contohnya kalau kita sudah buat rawatan, ini antara contoh-contoh yang selepas kita buat rawatan dengan monsterin, daunnya sudah kering, tapi dia tidak akan pulih lagi. Dia akan menjadi sebahagian. Jadi ini juga akan mengurangkan fotosintesis. Jadi kalau boleh kita jangan merawat bila nampak sudah serius baru buat, itu sudah terlewat. Kalau boleh kita buat seawal mungkin. Jadi nak memastikan masalah tidak berlaku, kalau boleh ialah buatlah pemeriksaan kebun sekerap yang mungkin. Kalau boleh seminggu 2 kali. Dan seandainya sudah berlakunya penularan penyakit, kalau boleh kita kena sembuh berturut-turut seminggu sekali untuk 2 minggu. Sekurang-kurangnya 2 pusingan untuk memastikan kita dapat menghentikan penyakit hawa daun ini daripada terus merebak. Kalau boleh kita nak sembuh 2 kali dalam seminggu sekali, dan selepas seminggu kita sembuh sekali lagi.